Astaghfirullahalazim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina. Amma ba'du, alhamdulillah. Pertamanya syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ni adalah malam kedua kita bersiaran. Dan malam ni insya-Allah kita baca kitab sambungan yang dibaca di Masjid Gunung. Walaupun belum habis lagi kitab tu, tapi kita baca kitab ni, iaitulah kitab Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Ini kitab dia ni, kitab Faridatul Faraid. Kitabnya nipis je, kecil je kitabnya, nipis je, yang membicarakan berkenaan dengan ilmu tauhid mengikut mazhab Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Kata dia, kitab ni kata dia, Bismillahirrahmanirrahim, ini risalah yang amat kecil yang dinamakan dia dengan Faridatul Faraid fi Ilmil Aqaid. Iaitulah pada membicarakan ilmu tauhid, iaitulah ilmu usuluddin. Ilmu tauhid pun orang panggil, ilmu usuluddin pun orang panggil, atas mazhab Imam Asy'ariyah ataupun atas mazhab Imam Asy'ari. Terhimpun padanya beberapa banyak akidah dan beberapa banyak masalah dalam ni. Akidah lain pun dia sebut dalam ni, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan akidah. Himpunan hamba yang sangat harap daripada Allah, kata dia, kata pengarang ni, akan taufik dan hidayah. Dia mengarang kitab ni, dia buat, dia himpun. Dia tak sebut dia karang, dia himpun je. Nampak? Dia himpun je. Dia ambil kitab tu, dia ambil kitab ni seolahnya. Dia harap kepada masa dia buat tu taufik dan hidayah. Sebabnya kalau dia nak buat kitab, nak karang ke, nak himpun ke dan sebagainya, kalau tak ada taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, tak kesampaian. Dan bahawa dimudahkan baginya segala yang payah. Ahmad bin Muhammad Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa bin Muhammad Al-Fatani, itu nama dia. Hadarallahu riyadar raja' bi bulughil amani wa nafa'a bi hadhihi risalatil lil muslimin. Mudah-mudahan memberi manfaat kitab dia ni kepada segala orang muslimin. Baik. Itu kulit dia, muqaddimah. Sebab tu orang kata ngaji pondok
baca kitab kulit ke kulit, memang dia baca kulit, daripada kulit, bukan dia baca dalam, dia baca luar ni, dia baca kulit sungguh. Kata dia Bismillahirrahmanirrahim. Tu sebagaimana yang kita sebut malam tadi, segala kitab mana pun kalau kitab ilmu mesti tak dapat tidak daripada sebut Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tak ada Bismillahirrahmanirrahim, bermakna kitab tu tidak diberkati. Tidak diberkati. Tidak sebagaimana yang saya pernah sebutlah, kitab yang masyhur, yang kadang-kadang setengah di kalangan ulama-ulama kita, ada kalangan ulama yang otak cerdik siapa mengapa kitab ni hebat, tapi kebanyakan ulama tak guna kitab tu. Kerana apa? Kerana tidak ada Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Macam kitab, contoh kitab Qamus Mujib. Qamus Mujib tak ada Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak buat rujukan di pondok-pondok di mana-mana, tidak buat rujukan. Kerana apa? Kerana dianggap kitab tu tidak diberkati. Dia sekarang tak ada bismillah, tak ada alhamdulillah, tak ada selawat dan sebagainya. Nampak tu? Kaum lain ada dan kitab-kitab lain ada. Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak letak makna dah sini. Sebab apa? Malang kita letak dah makna tu. Nampak tu? Dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani. Sama je macam semalam juga, macam malam tadi juga. Dengan nama Allah. Bila sebut dengan, sebagaimana yang kita sebut, dengan itu, kalau dalam bahasa Arab, dengan ni haraf. Haraf. Bila haraf, perkataan dengan tidak boleh dibuat mula. Tidak boleh dibuat mula ayat. Sebab apa? Sebab perkataan haraf ni, perkataan dengan haraf jar, dia mesti ada tempat bergantung. Dia kena ada pergantungan di mana-mana. Bila ada bergantung, bermakna benda hak yang dia nak bergantung tu mesti duduk dulu pada dia, ataupun duduk kemudian daripada dia, mesti. Jadi Bismillahirrahmanirrahim duduk di permulaan ayat. Maknanya Bismillahirrahmanirrahim ni secara umum boleh guna belaka. Kalau kita nak baca kitab, aku baca kitab dengan nama Allah. Nampak? Kalau kita nak makan, aku nak makan dengan nama Allah. Kita nak berjalan, aku nak berjalan dengan nama Allah, tu secara umum. Nampak? Itu kembali kepada ilmu nahwu. Dengan nama Allah. Bismi, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang amat pemurah, sebagaimana yang kita sebut malam tadi, yang amat pemurah, iaitulah nama Allah. Allah Ta'ala, dia punya pemurah dia habis segala hamba, segala hamba di segala makhluk, dia beri nikmat belaka. Semua dia beri nikmat belaka. Umum nikmat Allah Ta'ala di atas nama Ar-Rahman. Itu dia. Kemudian Ar-Rahim, yang amat mengasihani kepada hambanya fil akhirah, di dalam dunia. Dalam tafsir, setengah-setengah tafsir dan kebanyakan tafsir lah, dia tafsir Ar-Rahman iaitulah bijalailin ni'am, sebesar-besar nikmat, li jami'il makhluqat, kepada sekalian makhluk. Tak kira lah makhluk tu manusia ke, binatang ke, jin ke, hatu iblis ke, benda yang cair, benda yang bergerak ataupun benda yang tidak bergerak, semua Allah Ta'ala beri nikmat belaka. Pokoknya tu Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia atas cara-cara dia. Rimah, gajah dalam hutang, Allah Ta'ala beri nikmat kepada dia atas cara-cara dia. Manusia, Allah Ta'ala beri nikmat di atas cara-cara dia. Dan manusia ni ada di kalangannya hak yang taat kepada Allah Ta'ala, dan yang buat maksiat, yang mukmin, yang Islam dan yang kafir. Semua Allah Ta'ala beri nikmat belaka. Sebab apa? Sebab
li jalailin ni'am, sebesar-besar nikmat Allah Taala beri, seluah-luah nikmat. Tidak ada hak nikmat Allah Taala kepada siapa-siapa. Mu buat maksiat pun boleh, mu kafir pun boleh nikmat Allah Taala. Adapun Ar-Rahim, Allah Taala beri nikmat yang tertentu sahaja. Iaitulah ulama-ulama dia tafsir Ar-Rahim dengan mana bidaqaiqin ni'am lil mu'minina faqat fil akhirah. Sehalus-halus nikmat yang tertentu, nikmat yang sehebat-hebat nikmat bagi orang mukmin sahaja di negeri akhirat. Artinya kita orang mukmin, kita sebagai manusia, kita sebagai orang mukmin, nikmat kita dapat dua, iaitulah nikmat di dunia dan nikmat di akhirat. Sebab apa nikmat dunia? Sebab nikmat dunia Allah Ta'ala beri tanpa hak, tak kira mukmin, tak kira kafir, tak kira manusia, tak kira binatang. Makna kita termasuk, orang mukmin termasuk. Tetapi Ar-Rahim hanyalah untuk orang-orang mukmin sahaja. Orang kafir tak masuk ni. Nikmat di akhirat akan kita boleh. Artinya Ar-Rahman untuk dunia, Ar-Rahim untuk akhirat. Nikmat untuk akhirat. Baik. Alhamdulillahilladzi atla'a fi samawati qulubil mu'minin syumusal ma'rifati musyrifata bil wawir wa tauhidi bi anwarit tauhidi wal yaqini. Puji itu bagi Allah. Puji itu bagi Allah. Hak malam tadi dia sebut segala puji. Boleh diambil daripada alif lam, daripada alhamdu. Ada setengah ulama dia tafsir alif lam ni alif lam jinsi. Alif lam bagi jenis-jenis puji. Alif lam listighraq dan sebagainya. Tu kembali kepada ilmu nahwu. Tu malah tak payah terang banyaklah benda tu. Itu dia. Puji itu bagi Allah. Bagi Allah tu bagi makna apa? Khusus bagi Allah, tertentu bagi Allah, milik bagi Allah. Itu maksud bagi itu banyak makna dia. Dan makna-makna bagi itu semua sesuai dengan Allah Ta'ala. Maknanya puji-pujian itu bagi Allah, makna tertentu bagi Allah, hanya bagi Allah, semuanya bagi Allah, kembali bagi Allah. Yang menaikkan pada beberapa langit segala hati orang yang mukminin akan beberapa matahari pengenalan, padahal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Ini puji bagi Allah Ta'ala ni nak menaikkan kepada langit segala hati orang mukmin, naik sana belaka. Maknanya sebab itulah ulama dia bilang puji ni ada 4 puji, semua kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji, Allah Ta'ala puji diri dia. Apa? Dia panggil ulama-ulama dia sebut Al-Khaliq, puji di atas Khaliq. Itu dia. Khaliq tu Allah Ta'ala. Dia puji Allah Ta'ala, puji bagi diri dia, kembali kepada dia. Makhluk puji Allah Ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji makhluk, Allah Ta'ala puji makhluk, Allah Ta'ala puji juga makhluk. Manusia sebaik-baik kejadian. Nampak? Ini ni'mal abd, sebaik-baik hamba. Nampak tu? Allah Ta'ala puji. Itu semua kembali kepada Allah Ta'ala. Dan puji makhluk kepada makhluk. Kita puji sama kita. Kita kata Allah baiknya mu, juruhnya mu. Itu semua kembali kepada Allah Ta'ala. Baik kita ni daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Berjuruhnya kita ni daripada mana? Daripada Allah Ta'ala. Kuatnya kita buat ibadat, kita puji. Jangan kita takabur dan jangan kita riak bila orang puji kita. Kita boleh terima pujian orang, tetapi hanya kembali kepada Allah Ta'ala.
Kalau kita tak kembali kepada Allah Ta'ala, bermakna kita mari takabur, mari riak, mari berasa sombong, kembang hidung. Kerana apa? Kerana kita rasa puji tu kat kita je. Setakat kita. Orang mari-mari, oh hebatmu, cemerlang boleh, hebat sungguh. Kita pun berasa kita yang hebat. Artinya kita tak kembali kepada Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, secara automatik kita akan rasa apa? Kita akan rasa gong, kita akan rasa hebat, kita akan rasa takabur, riak dan sebagainya. Pudah, gosok. Tu kembali kepada tasawuf tu, habis amalan kita. Tak pakai amalan kita. Kita buat ibadat kuat, semayang banyak, orang puji bagus. Aku nak buat macam mung jugalah, nak semayang kuat. Nak semayang kuat macam mung juga, nak buat guana, mung hebat. Kita pun berasa hebat kita, habis hak ibadat kita tu tak pakai. Tapi kalau kita kembali pada Allah Ta'ala, aku buat ni bukan kerana kekuatan aku dan mu tak boleh tiru aku. Bila aku kuat, mu kuat kata tak boleh nak tiru gitu. Sebab apa tak boleh nak tiru? Sebab aku buat ni bukan usaha, bukan daripada kudrat aku, hanyalah daripada taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala. Jadi kita mari gitu, tak ada orang puji kita, pergi kepada Allah Ta'ala, selesai masalah. Pujilah untuk puji, Allah kuatnya awak semayang. Saya nak buat semayang kita, kamu bangun sampai pukul 3 pagi, boleh bangun semua, hebatmu. Jadi kita walau orang kata hebatmu, kita tak gong. Sebab apa? Semua Allah Ta'ala. Tak boleh nak bangun kalau Allah Ta'ala tak izin. Mari masjid, Allah Ta'ala tak izin, tak boleh mari. Lah ni betul lah, masjid banyak mari tak ramai pun, tapi biasanya orang yang dapat naik masjid ni adalah orang yang dapat taufik dan hidayah daripada Allah Ta'ala, bukan kerana dia gagah boleh naik masjid. Sebab tu kita kembali pada Allah Ta'ala tu. Kalau orang puji, kembali pada Allah Ta'ala, biar tu. Nak akak beberapa langit, segala hati orang yang mukmin akan beberapa matahari pengenalan. Nak suruh cerah, nak suruh nampak belaka. Nampak segala puji pada Allah Ta'ala ni biar nampak, biar cerah, pengenalan pada hal cemerlang ia dengan cahaya tauhid dan yakin. Mari naknya puji pada Allah Ta'ala, sudah hanya kena ada tauhid yang yakin. Tu. Tauhid kena belajar tauhid, kena belajar ilmu yakin. Tauhid bukan setakat tauhid kita belajar. Apa sifat 20, wujud, kedang, bakar, apa semua sekali lah, habis 20. Balik pula pakai sosang balik. Kalang, daripada kalang sampai ke wujud pula. Pasal. Tetapi tak ada yakin, tak jadi tauhid. Tak ada yakin, tak jadi. Itu dia. Naknya tauhid dan yakin. Tu. Hak ni yang kita nak belajar ni, nak suruh jadi tauhid kita tu, tauhid yang yakin. Sungguh. Wassalatu wassalamu ala turjumani al-wahyi uluhiyah wa dalilil wahdaniyah Sayyidina Muhammad al-mab'uth Sayyidina Muhammadil mab'uth bibahiril mu'jizati li ta'bidi risalatihi wa tasdiqi hidayatihi dan rahmat dan salam. Tengok macam malam tadi ke, wassalah pak rahmat lalu bermakna. Makna wassalah pak mari rahmat lalu macam malam tadi. Sebab apa? Sebab as-salah minallah. As-salah minallah bermakna rahmat. Dengan makna rahmat tu kita kata as-salah kepada Nabi, selawat kepada Nabi, tapi dia buat mari rahmat. Sebab apa? Kita selawat, kita berdoa, hak Allah Ta'ala sungguhnya rahmat Allah Ta'ala. Itu rahmat dan sejahtera atas juru bahasa ketuhanan. Tu. Juru bahasa ketuhanan. Siapa juru bahasa ketuhanan? Kita tak kenal Tuhan. Kita tak kenal Allah Ta'ala. Kalau tak ada juru bahasa, orang tukang Allah, orang tukang beritahu, orang tukang royak kita, hak mana se Allah Ta'ala, hak mana se Tuhan, kita tak kenal. Itu mana juru bahasa ketuhanan. Siapa juru bahasa ketuhanan? Siapa yang bawa kita ni, ilmu kita ni, siapa dia yang nak kenalkan kita kepada Tuhan? Ialah Nabi Muhammad. Itu makna juru bahasa ketuhanan. Dan yang menunjuk kepada keesaan
keesaannya, keesaan Allah. Siapa yang menunjuk pada keesaan Allah? Iaitulah Nabi Muhammad tukang royak. Itu dia. Nabi Muhammad tukang royak kita ni. Iaitulah siapa dia? Badar dianya penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dibangkitkan dengan segala mukjizat, yang dibangkitkan segala mukjizat, mengelahi itu mengenangahi, kerana menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuknya. Nak membenarkan risalah kerasulan Nabi dan membenarkan petunjuk daripada Nabi, iaitulah wak mari sekali dengan mukjizat. Wak mari dengan mukjizat. Bukan menengah itu, mengalahi itu. Mukjizat yang mengalahi. Ejaan tu baik tulislah macam mana pun asal jadi mengalahi. Mukjizat yang mengalahi. Apa mukjizat yang mengalahi? Mukjizat ni makna yang Allah Ta'ala beri kepada Rasul-Rasul. Makna mukjizat ni satu benda yang melemahkan. Itu makna mengalahi. Satu benda yang melemahkan. Melemahkan apa? Melemahkan lawan. Mengalahi lawan. Untuk apa mengalahi lawan? Untuk menguatkan risalahnya dan membenarkan petunjuk yang Nabi bawa. Wa ala alihi alladhina wa ala alihi alladhina balagud darajatil ula bi'uluwi miqdarihi wa ashabihi alladhina yazaghu nujumal huda binassil akhbari, dan atas keluarganya yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi. Selawat dan salam bukan setakat kepada Nabi yang membawa risalah sahaja, tapi kita selawat dan salam juga kepada ke atas keluarganya, keluarga Nabi yang sampai mereka itu kepada beberapa pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadarnya. Keluarga Nabi, hak asal dia keluarga Nabi, dia panggil Ahlul Bait. Keluarga Nabi mana? Hak yang sampai kepada peringkat tinggi, pangkat yang tinggi dengan ketinggian qadar. Masing-masing ada qadar masing-masing. Nampak? Masing-masing dengan qadar masing-masing. Orang ni qadar dia banyak ni dan sebagainya. Tu Ahlul Bait. Ada setengah ulama kata keluarga Nabi ni bukan setakat Ahlul Bait saja. Orang yang ikut Nabi kata keluarga dia beranak-beranak dia belakalah. Ada juga begitu tu perbahasan yang lain. Baik. Itu makna keluarga Nabi, mereka itu kepada berapa pangkat yang tinggi dan dengan qadarnya dan segala taulangnya. Taulang ni makna sahabat-sahabat Nabi. Sahabat-sahabat Nabi yang gilang gemilang, yang cemerlang, yang hebat. Gilang gemilang macam bintang-bintang. Tu hal keadaan mereka itu segala bintang petunjuk dengan nas sabdanya. Dia ada sabda Nabi yang menunjukkan bahawa sahabat-sahabat dia ni bintang yang menjadi petunjuk. Apa? Nabi sebut apa? Ashabi kan nujum fa ayytadaihim ihtadaitum. Sahabat-sahabat aku ni macam bintang-bintang di langit. Bintang di langit. Orang belajar ilmu bintang dia tahulah kepentingan bintang yang ada di langit. Kita tak belajar ilmu bintang ni, kita tak tahu kala bila Nabi kata bintang kau dah apa benda ke faedah je bintang ni. Itu kita ada belajar. Tapi kalau orang belajar ilmu bintang, dia hebat, dia tahu segala benda. Kalau kita belajar, dan kalau kita tak belajar, kita tak tahu apa benda sahaja. Tapi bila kita belajar, kita tahulah dia punya kelebihan, kehebatan satu-satu ilmu yang kita belajar. Satu-satu macam Quran juga. Kita hanya sekadar baca Quran, baca Quran, tapi kita tak belajar Quran.
Kita belajar Quran, kita belajar tajwid ialah untuk baca, kita belajar tajwid. Nampak? Tapi kita tak belajar ilmu yang ada dalam Quran, kita tak berasa hebat Quran. Kita berasa hebat untuk kita baca dengan betul dengan tajwid. Itu pun kita berasa hebat dah kita belajar tajwid, kita baca Quran, kita betul tajwid, kita berasa hebat dah. Orang lain hak yang tak betul tajwid ni macam mana dia baca. Banyak sangat ni ilmu tajwid banyak tu pun berasa hebat dah. Tapi kalau kita gali dalam Quran, kita baca dalam Quran, kita kaji, kita belajar, banyak hebat dalam Quran. Sebab tu ulama lah ada setengah-setengah ulama dia sebut Imam Nawawi karang kitab tafsir sampai 100 jilid. Imam Nawawi, tapi kitab dia tak dicetak. Tak dang nak cetak. Nampak tu? Karang kitab sampai 100 jilid tu kalau kita tengok pun dia pun dia karang kitab 100 jilid. Nampak tu? Lepas tu Sayyidina Ali pun pernah kata, kalaulah aku nak tafsir Al-Fatihah tu, jangan sebut Sayyidina Ali sebut begitu, takabur Sayyidina Ali ni. Bukan, dia nak cerita ilmu ni hebat. Kalau aku nak karang tafsir Al-Fatihah saja, jangan Quran suti lah, Al-Fatihah saja. Kata dia tak tertanggung oleh 70 ekor unta. Kitab dia tu kenaan dengan Fatihah, 70 ekor unta tu tak tertanggung lagi, tak cukup lagi. Itu Fatihah sebiji. Nampak tak? Sebab itulah kalau orang yang mendalami ilmu Quran, contoh kata setengah ulama yang kalau kita nak tafsir bismillah tadi, dan kalau bismillahirrahmanirrahim tu saja, kalau nak tafsir bismillahirrahmanirrahim tu tak cukup dakwah air laut tu dijadikan dakwah, tak cukup laut tu dijadikan dakwah, tak cukup, kering laut, nescaya kering laut untuk nak nafsirkan bismillahirrahmanirrahim. Bagi kita hak tak belajar dah pun benda ni, baca bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang maha pemurah lagi amat mengasihani, cukup dah. Itu sekadar kita orang yang tidak tahu dia punya ilmu. Tapi orang yang tahu dengan ilmu, hebat. Nampak tu? Sebab itu jangan kita perlekeh-lekehkan orang yang ada ilmu. Dia tahu banyak benda, cuma kadang-kadang dia tak keluar daripada dalam diri dia tu, tak keluar di mulut banyak mana benda yang dia ada. Kadang-kadang kita barang ustaz tu, barang dia. Jangan. Nampak tu? Hak yang kita takut sekali, sehingga ulama-ulama dulu pun kita pelekeh juga. Jadi Imam Syafi'i pernah kita sebut, pernah ada orang sebut sampai ke Imam Syafi'i pun tak betul dia punya pendapat, tak betul tu. Nampak? Kalau bersalahan dengan pendapat saya boleh tangkil, tak betul pendapat Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i ni tak betul ni, dia nak dia tafsir hadis begini ni. Nampak tu? Itu maknanya jangan kita sebut begitu. Itu perkara yang paling bahaya bagi diri kita. Baik. Itu maknanya ada sahabat-sahabat Nabi yang gilang gemilang, umpama bintang yang disebut dalam hadis, bintang petunjuk dengan nas sabdanya. Dengan nas sabda makna ada dalam hadis Nabi sebut. Ashabi kan nujum fa ayyuqtadaihim ihtadaitum. Mana-mana sahabat aku ni seperti bintang, mana-mana yang kamu ikut, nescaya kamu dapat petunjuk. Maknanya sahabat Nabi ni ramah. Ada setengah ulama kata sahabat Nabi ni sehingga 120,000 Nabi tinggal. Itu pendapat ulama, bukan kita nak mempertikaikan. Nampak? Pendapat ulama. Ada ulama kata banyak ni, ada ulama banyak ni. 120,000 kali ramai. Semua ulama, semua sahabat-sahabat bila Nabi mati keluar hak negeri sini, sampai ke negeri sini, sampai ke negeri China, sampai ke seluruh dunia. Orang ni sampai sini, orang ni sampai sini. Nak cerita apa? Nak ceritanya sahabat-sahabat ni dia sebok ilmu, sebok agama seluruh pelosok alam. Hak ni hak Nabi sebut macam bintang. Nampak? Macam bintang hak kita sebut tadi, ilmu bintang. Apa benda ilmu bintang kita tak tahu, kalau jangan sebutlah. Orang yang tahu ilmu bintang tahulah.
Nah, itu dia. Saya dulu belajar juga ilmu bintang ni, tapi benung. Belajar ilmu bintang bangun pukul 3 pagi. Seminggu sekali ke 2 minggu sekali bangun pukul 3 pagi. Adalah tok guru seorang, dia ajar ilmu bintang, tapi dia ajar ilmu bintang pakai tunjuk atas langit, kita tak tahu kali. Pemda ke ilmu bintang kita tak tahu kali. Nampak? Jadi kita tak boleh nak buat andaian tak ada faedah ilmu bintang dah. Orang ke laut zaman dulu dia guna ilmu bintang, dia ni pakai kopah je. Pakai kopah, pakai apa. Tu. Baik. Wa ba'du fa hadhihi ar-risalah fi fanni at-tauhid jama'tuha min iddati kutubin mu'tabar akhadtu min riyadiha fawakih syahiyatan wa min hiyadiha khawahira muftakhirah. Rasanya kita berhentilah situ dulu deh. InsyaAllah kita berhenti, kita sambung semula insyaAllah. Wa ba'du fa hadhihi risalah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.